Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Saya nak mengulas satu kenyataan daripada Taqiyuddin baru-baru ini yang telah dikeluarkan di Malaysia kini. Kenyataan itu berkata begini, PAS larang ahli buat kenyataan kecuali diizinkan. Itu tajuk dia. Tapi kemudiannya ada satu perkataan, ada satu ayat yang disebut oleh Taqiyuddin. Saya ulas sikit. Sila share video ini supaya semua orang dapat tahu bahawa Taqiyuddin perlu jelaskan ini. Kenapa dia tak buat pula benda ni kalau betul-betul dia nak buat? Jangan cakap-cakap saja, jangan sekadar meludah-ludah tapi tak boleh buat. Dia kata begini, ini termasuk, dia kata begini, di dalam ucapannya itu Taqiyuddin berkata, secara tegasnya sebarang tindakan yang menyalahi dan merugikan parti. Yang menyalahi dan merugikan parti adalah suatu kesalahan tata tertib yang boleh diambil tindakan sehingga dipecat. Sekarang, kenapa Taqiyuddin tak berani nak pecat Sanusi? Kenapa Taqiyuddin tak berani pecat Sanusi? Kalau betul dia kata ini, saya rasa Taqiyuddin perlu pecat Sanusi. Kerana Sanusi sudah merugikan parti dengan keadaan sekarang ini. Terutamanya di negeri Selangor. Di seluruh Malaysia pun sama. Di mana-mana saya jalan sekarang ini, semua sebut tentang penderhakaan kepada Raja-Raja Melayu. Jadi, kalau betul lah Taqiyuddin nak berkeras supaya orang yang merugikan parti, tindakan yang menyalahi dan merugikan parti adalah satu kesalahan tata tertib dan boleh dipecat, sila pecat Sanusi. Kerana dia sudah menyalahi dia sudah melakukan kesalahan yang menyalahi. Perlembagaan kamu sendiri pun berkata, nanti kamu baca sendirilah perlembagaan kamu, siapa yang kamu pertahankan, siapa yang kamu siapa yang kamu pertahankan? Bukankah kita pertahankan? Bukankah kamu pertahankan Raja-Raja Melayu? Jadi ini tindakan yang merugikan dan menyalahi yang telah dilakukan oleh Sanusi. Dan merugikan pastinya. Kalau tak rugi, cuba jelaskan. Amat merugikan kerana terutamanya di negeri Selangor. Kerana ramai orang sekarang ini dah tak suka dengan Sanusi lah. Dan itu membawa kesan secara langsung kepada tak suka kepada PAS. Kerana kenyataan menghina yang sudah didakwa pun ke atas Sanusi. Ini membawa kesan amat-amat besar kepada PAS. Okey, jadi kita nak tengok kalau Taqiyuddin Hassan berani untuk pecat Sanusi. Sebelum pecat orang lain, buktikan dulu kepada pemimpin-pemimpin. Jadi jangan pula double standard. Orang-orang bawahan silap sikit cakap, terus dipecat, dibuang tanpa belas kasihan. Tapi orang-orang besar suka hatinya saja apa nak cakap. Suka hatinya saja sampai dah kena dakwa pun tahu. Dah kena dakwa di mahkamah dengan dua pertuduhan di dua mahkamah session yang berbeza. Jadi kes Sanusi bukan kes kecil-kecilan. Ini kes besar-besaran merugikan PAS dan Perikatan Nasional. Jadi Taqiyuddin, buktikan kata-kata kamu dengan memecat Sanusi kalau betul. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum ini Sanusi kata negara Malaysia lah ni dah tak boleh bersuara. Apa pun tak boleh, nak kena tangkap. Sekarang PAS terpaksa menjilat sendiri apa yang dikata oleh Sanusi. Sekarang PAS lagi betul seperti Sanusi kata. Betul lah tu. Sekarang PAS
pula melarang ahli untuk membuat kenyataan kecuali diizinkan presiden. Wow, apa pun tak boleh cakap ya. Ini belum lagi jadi kerajaan, baru parti. Dah tak boleh cakap apa-apa kecuali diizinkan presiden. Puyo. Sanusi, apa kata kamu? Adakah kerajaan Madani sekarang tak boleh cakap apa-apa atau PAS yang tak boleh cakap apa-apa? PAS melarang ahli membuat kenyataan kecuali diizinkan presiden. Hari itu bukan main lagi, Sanusi kata tak boleh bersuara di Malaysia. Apa? Ingat Malaysia ini negara apa? Kita ingat Malaysia Korea Utara ke apa? Bukanlah, Malaysia tercinta. Kita bebas di Malaysia. Kita bebas. Masalahnya Sanusi itu dia sudah sentuh 3R. Dan yang dihinanya pula sultan kita, raja kita, agung kita. Padan mukalah. Tapi yang ini, PAS sekali lagi memberi peringatan kepada ahli-ahlinya agar memberi komitmen maksimum bagi memastikan kemenangan calon PN dalam 6 pilihan raya negeri yang diadakan serentak pada 12 Ogos ini. Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hasan berkata arahan yang dikeluarkan pemimpin parti itu, khususnya jabatan pilihan raya, mestilah dipatuhi. Kata Taqiyuddin secara tegasnya, sebarang tindakan yang menyalahi dan merugikan parti adalah suatu kesalahan tata tertib yang tata tertib yang boleh diambil tindakan sehingga dipecat. Apa kata kamu pecat? Nah, Taqiyuddin, kamu pecat semua orang yang dah marah tu, yang dah bakar bendera Perikatan Nasional, yang dah turunkan bendera PAS kerana tak puas hati. Apa kata? Pecat diorang semua. Pecat diorang semua. Ini termasuklah katanya sebarang tindakan seumpama menjadi calon atau menyokong calon selain daripada calon PN. Katanya dalam kenyataan malam ini, kalau berani pecat semua orang yang sudah buat protes itu. Kalau betul-betul lah. Tapi yang saya nak tekankan di sini ialah takkanlah tak boleh nak bersuara, macam mana nak berkempen? Kan dia kata memberi peringatan kepada ahli-ahli agar memberi komitmen maksimum untuk memastikan kemenangan calon pada PRN. Tapi tak dibagi bersuara. Macam mana nak berkempen? Takkanlah pakai tulislah kot. Tulis pun tak boleh. Jadi macam manalah? Macam mana mau kempen? Arahan itu adalah peringatan sekurang-kurangnya kali ketiga dibuat oleh PAS. Selepas penegasan yang sama disebut Presiden Parti itu Abdullah Hadi Awang beberapa hari lalu dan timbalannya Tuan Ibrahim, Tuan Man siang tadi. Itulah yang terjadi di dalam PAS sekarang ini. Taqiyuddin yang juga ahli Parlimen Kota Baru turut mengeluarkan arahan kepada semua ahli PAS agar tidak membuat sebarang kenyataan kecuali selepas diizinkan presiden parti mereka itu. Katanya sebarang kenyataan media tidak boleh dibuat melainkan dengan kebenaran Presiden PAS bagi mengelakkan timbulnya suasana yang boleh merugikan perancangan khususnya dalam tempo pilihan raya ini, katanya. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Saya nak tengok kalau betul PAS ini berani memecat dia punya ahli. Pecatlah ramai-ramai. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Nampaknya kejutan besar untuk seluruh PAS. Saya pun tidak pasti kenapa. Tapi sah tiada Nik Abduh dan Anwar Musa dalam senarai calon PN. Untuk Anwar Musa kita boleh hadam dengan mudah. Tetapi untuk Nik Abduh, mengapa beliau tak ada dalam senarai? Ini mengejutkan. Nama anak kepada bekas Menteri Besar Kelantan, Nik Muhammad Abduh Nik Abdul Aziz. Ini bekas Menteri Besar Kelantan tau. Bekas Menteri Besar Kelantan, Nik Muhammad Abduh Nik Abdul Aziz, iaitu anak kepada Tuan Guru Nik Aziz, terus gaib daripada senarai calon pilihan PAS bagi menghadapi pilihan raya negeri PRN Kelantan. Kenapa ya? Kenapa? Saya fikir PAS perlu untuk memberitahu kepada semua ahli dalam PAS kenapa beliau tiada. Pertama. Kedua,
Saya pikir Nik Abdul Aziz perlu ada. Banyak sebab kenapa dia perlu ada. Dia perlu ada dalam senarai calon. Jangan sampai Nik Abdul Aziz tiba-tiba merajuk, dia masuk ke parti lain, baru nak menyesal, sudah terlambat. Malaysia kini sebelum ini memetik beberapa sumber melaporkan bekas Ketua Pemuda PAS Pusat itu berkemungkinan akan dicalonkan di kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Cempaka. Oh begitu. Sekarang sudah kita tahulah. Sudah kita tahu dia tiada dalam senarai di Kelantan kerana mungkin dia akan di Dewan Undangan Negeri Dun Cempaka. Oh begitu. Sekarang sudah terjawablah. Dalam majlis pengumuman calon PN Kelantan di pekarangan Stadium Sultan Muhammad keempat di Kota Baru semalam, penyandang Dun tersebut Fatan Mahmud juga tidak dicalonkan semula. Wow. Senarai nama calon itu diumumkan sendiri oleh Timbalan Musyidul Ampas, iaitu Ahmad Yaakob. Sebaliknya PAS menggantikan Fatan dengan muka baru yang juga seorang peguam, Nik Baharum Nik Abdullah. Wow. Sementara itu bekas ahli Parlimen Ketereh, Anwar Musa yang sebelum ini menyertai PAS, turut tidak dicalonkan. Minta maaflah Anwar Musa. Kamu nampaknya belum lagi laku di PAS. Orang PAS belum lagi terima kamu. Sabarlah. Kamu ingat terus boleh jadi hero? Tak ada. Bekas Menteri UMNO itu sebelum ini disebut-sebut antara individu berpengaruh yang mungkin menjadi pertaruhan PN di Kelantan. Dia sebelum ini memberi gambaran bahawa dia tidak tergesa-gesa mau menjadi calon PAS untuk bertanding PRN selepas menyertai parti awal Jun yang lalu. Anwar yang 5 kali menjadi ahli parlimen sejak tahun 1986 lagi berkata dia menyertai PAS untuk mengejar matlamatnya untuk melindungi Islam dan Melayu dan bukannya jawatan awam. Saya tidak bertanding pun tidak mengapa asalkan UMNO tak menang, katanya. Hoi! Memang betul dia berdendam dengan UMNO. Jika diberi mandat untuk bertanding, saya perlu berbincang dengan pucuk pimpinan PAS bagi mengetahui untuk tujuan apa diamanahkan. Berbuat demikian, katanya. Kalau tidak, tak boleh sahaja. Kalau tidak, boleh sahaja bagi peluang pada anak-anak muda atau calon dalam kalangan ahli PAS yang sudah lama dalam parti ini. Lagipun saya masih baru dalam PAS, katanya, seperti dilaporkan baru-baru ini. Kita jumpa lagi, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Selamat pagi Malaysia.